Rasulullah SAW. Penting sangat-sangat. Nah, kita kalau dalam kata-kata Habib Salim Syatri kepada pelajar-pelajar agama, orang-orang yang mengaji agama, kalau 40 hari, dalam masa 40 hari kamu tidak dapat mimpi jumpa Rasulullah, nescaya roh hati kamu ada masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita lihat di sini, Habib Salim Syatri masih hidup lagi. Salah seorang guru murabbi di Tarik Al-Ulama Yaman. Salah seorang guru pada sahabat anak tadi yang jadi imam kat sini. Maghrib tadi. Jadi disebut gitulah. Lalu kita nak khusyuk bagaimana? Nak hadirkan rasa berjumpa dengan, nak hadirkan rasa berhadapan dengan Rasulullah bagaimana kalau sekali pun kita tak mimpi jumpa Rasulullah. Kalau kepada adik-adik pelajar agama, pelajar tahfiz, minta Allah sungguh-sungguh. Antara kaedah-kaedah untuk berjumpa dengan Rasulullah. Sebab apa? Saat kita dipertemukan dalam mimpi jumpa dengan Rasulullah, saat itulah kita difahamkan tentang kasih sayang, tentang tanggungjawab kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itulah bila kita sedar, kita akan rasa seolah-olah kita sudah menghancurkan Islam. Sebab apa? Banyak lalai kita kepada Allah. Banyak kita tinggalkan perjuangan Rasulullah SAW. Paling penting. Dan ulama tegaskan selalu kena minta dengan Allah, biar Allah bagi kita mimpi jumpa Rasulullah SAW. Tak mustahil pada akhir zaman, tak mustahil. Sebab yang mana mimpi jumpa Rasulullah betul jelas dalam mimpi itu Rasulullah. Syaitan tak boleh menyebut dunia kepada Rasulullah SAW. Tak boleh nak pilih. Jadi minta dengan Allah. Antara kaedah nak jumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, kena jaga sunnah-sunnah Rasulullah. Hari ini kalau kita tengok jelas pada diri kita, bak minum pun kita tak payah jaga. Bak minum kanan kiri, kanan kanan, Rasulullah cukup menegur. Tapi kadang kita ni tak kira siapa ustaz, untuk guru, tak kira siapa. Adab pada pagi kita makan nasi, kalau tempat kenduri yang nak perhati dia selalu. Makan nasi tangan kanan, tengok minum pom tangan kiri. Sini antara sunnah-sunnah yang kecil kita tak nak jaga. Lalu bagaimana kita nak bawa sunnah Rasulullah yang besar-besar. Pada tahajud, pada duha, pada banyak istighfar, pada jaga akhlak, pada jaga pandangan mata hati, jaga akal daripada perkara-perkara buruk. Lalu bagaimana kita nak amalkan? Sekiranya keagungan kepada Rasulullah, membesarkan kasih sayang kita kepada Rasulullah, kita tidak mampu angkat walaupun yang sekecil-kecil sunnah. Pasti dah jelas banyak ayat yang ulama sebut, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nak dapat kasih sayang Allah, kena ikut jalan Rasulullah SAW. Kena ikut Rasulullah. Ini jelas poin utama. Nak dapat redha Allah, kasih sayang Allah, ikut Rasulullah. Tu dia. Bagaimana ikut dia? Jangan kita remehkan sunnah Rasulullah. Hari ini ramai kita dengar orang cakap tentang sunnah, ikut sunnah. Tapi kadang yang bercakap kubiah pun tak pakai. Kadang yang bercakap sunnah, masuk masjid pun masih kaki kiri. Itu masalah. Kita kena ada kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan berselawat, bawa perjuangan Rasulullah, teruskan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita. Amanah. Antara perkara yang amanah paling besar adalah amanah dakwah kita terhadap keluarga kita, terhadap anak isteri kita, terhadap saudara-saudara kita, jiran-jiran kita, dan masyarakat. Ini kita nak tunggu takkan kita nak suruh dakwah ini, sebuah tugas-tugas yang dibawa oleh Rasulullah hanya kepada ustaz-ustaz atau guru. Tak boleh. Semua daripada kita kena ambil peranan dakwah. Dengan mana? Dengan akhlak yang indah. Dengan akhlak yang baik pun, itu pun salah satu dakwah. Dan akhlak Islam yang baik, tidak banyak mengikut hawa nafsu, tidak mengikut rasa amarah yang tinggi, dan ikut pada jalan kasih sayang, pada jalan mahabbah yang tinggi. Cinta kita kepada makhluk sama balik kita kepada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan. Dan antara tanda-tanda, kaedah-kaedah
amalan-amalan yang perlu untuk kita nak jumpa Rasulullah SAW. Tinggal perkara-perkara haram, perkara-perkara makruh kita tinggalkan. Khilaf. Contohnya, kita nak kejar nak khusyuk dalam solat. Lah sekali kalau kita kejar khusyuk dalam solat dengan ilmu yang salah, ramai yang jadi sesat. Mulalah ikut ajaran sesat. Solat tak kena semak, tak kena ada zahir dan khusyuk pada hati dia. Sebab apa? Nak cari jalan mudah. Kalau kita lihat balik, renung balik bagaimana kita nak roh kita nak mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam masa yang sama kita dah bawa benda haram, benda makruh, benda yang melalai. Gitu. Contohlah dalam perjalanan nak mari masjid, mari solat, masuk kereta buka lagu dengan layar. Benda yang melalai. Lagu daripada perempuan-perempuan dari gadis yang haram kita dengar. Suara yang boleh menyebabkan kita terganggu, layan tepat dengan maksiat, masuk masjid. Itu terus boleh khusyuk, tak mampu. Sebab mana? Akal kita masih terhingga dengan dunia. Otak kita, mata kita, telinga kita masih berbuat maksiat. Lalu bagaimana kamu nak mi'raj dengan Allah? Tak boleh. Pasti. Apatah lagi kalau ada sombong, kalau ada besar diri, kalau ada dendam kusumat tu ada, tak mampu kita nak jumpa dengan Allah dalam salat kita. Sungguh. Apatah lagi kalau rokok kita nak tinggal lagi. Ada khilaf ulama dah haram. Sungguh. Cuma doa sungguh-sungguh minta Allah. Ya Allah, bagi jalan lagi, bagi kekuatan pada roh aku, pada jasad, pada akal, pada semua, pada diri aku untuk buang perkara haram. Sebab apa? Allah yang berkuasa atas diri kita, bukan kita berkuasa. Kita letaklah ubat mana sekalipun kalau Allah tak izin, minta Allah suruh, insya-Allah. Lalu daripada sinilah barulah kita dapat nak ambil nikmat-nikmat mi'raj tadi. Kisah tentang mi'raj tadi, nak memahami, nak mendekati dengan Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama kita boleh kongsi. Ni bagaimana kalau kita tengok soalan lagi, kita nak khusyuk tapi anak-anak kita masih lagi berbuat tak jaga pada syariat, pada pakaian, pada pergaulan. Lalu sini yang menyebabkan roh kita tertarik, dosa-dosa makin bertimbul pada pergaulan, pada anak-anak tanggungjawab kita, isteri kita, isteri kita kena ada batas-batas, semuanya ada batas. Dan kalau semua tanggungjawab klinik itu berat jadi khalifah, berat jadi seorang lelaki, berat sungguh kita nak tanggung. Tapi kalau dengan tarbiyah kasih sayang, insya-Allah Allah buka jalan. Allah buka jalan, permudahkan. Pentingnya kaedah Rasulullah adalah dia tarbiyah diri sendiri dulu. Jangan kita nak tarbiyah anak kita sendiri tak boleh. Salah seorang guru anak mursyid bagi tarekat Ahmadiyah, Sa'ad, dia solat tahajud dan solat duha ni daripada kecil sampai ke hari ni dia tak pernah tinggal. Dan anak-anak dia dilatih gitu sampai ke hari ni tak pernah tinggal. Dilatih daripada ayah dia lagi. Sehingga kan anak-anak dia sangka solat tahajud pada bangun malam ini adalah ibadah yang wajib. Lepas mengaji besar sikit dah boleh dalam masuk sekolah rendah, anak dia cerita baru dia tahu sebenarnya solat ini sunat. Tapi keutamaan yang diletakkan pada sunnah Rasulullah, itulah Allah bagi nikmat-nikmat ketenangan, nikmat-nikmat ketenangan, kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia latih sungguh. Apa ada tahajud, bukan dia nak cari apa-apa, bukan nak cari nama, bukan nak cari apa. Dan anak baru selama 5-6 tahun duduk dengan dia, baru dia kita tahu cerita. Baru dia sebab duduk kumpang dia kita tahu. Sebab kita tanya dengan anak, dia tak ada cerita ke orang. Tapi disiplin dia dengan Allah. Agama ni ada disiplin, bukan boleh bermain sebarang-sebarang ni. Tarbiyah, disiplin dan segala benda ada untuk agama Islam. Bukan kita senang-senang nama Islam, okey dah sudah cukup. Hari ini banyak pahaman sangat tersebar dengan Islam liberal, Islam sekular, Islam gitu, Islam gini. Nak permudahkan semua Islam, tak boleh.
Memang kena dalam disiplin yang ketat untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang begitu. Kalau kita kata payah, itulah tugas kita sebagai hamba Allah. Kalau kita kata rumit, itulah tanggungjawab yang kita kena ambil sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetapi Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Sikit kita usaha, Allah bagi lebih. Sekarang ni masalahnya kita tak nak usaha. Tak nak usaha ke arah akhirat. Cari dunia, alhamdulillah, mati tak boleh dengan dunia. Tapi cari akhirat nanti dulu. Apa masalah? Nanti dulu. Jadi sama-sama kita cuba muhasabah diri balik. Kita cuba untuk memperbaiki hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena yakin. Jangan kita takut dalam nak mencari agama Allah, dalam nak mencari kedekatan dengan Allah. Jangan kita takut kemiskinan, jangan kita takut kesusahan. Kerana apa? Allah akan bagi hati kita tenang walaupun dalam keadaan kita miskin. Janji kita boleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dekat dengan Allah. Apa guna kita hidup mewah, hidup kaya raya, tapi kita jauh. Nak bangun solat pun gaduh-gaduh. Dah cepat-cepat. Dah solat dah. Lepas tu cepat-cepat nak baca siap. Apa makna kita hidup atas dunia kalau hanya itu yang kita boleh buat? Lalu ambil dalam kisah ni, kisah Isra Mi'raj besar, balik teliti kisah, buka buku sirah, kitab sirah. Tiap-tiap umur sekarang ni ada banyak terjemahan kitab sirah Rasulullah, sirah perjalanan Rasulullah, kehidupan Rasulullah. Ambil teliti balik, cuba baca dengan penghayatan yang tinggi. Apa yang nak dikemukakan daripada kisah itu kepada kita sebagai umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.